saya akan minta laporan daripada BM dan selepas itu saya akan ambil tindakan berdasarkan kepada bidang kuasa kita. Sebab seperti mana yang kita semua tahu, kementerian kita tak boleh masuk campur secara langsung dalam perjalanan Persatuan Sukan. Tetapi kita tak boleh biar saja juga. Ya. Saya sebagai menteri yang bertanggungjawab kepada pembangunan sukan dan banyak sokongan yang kita beri kepada Persatuan Sukan, mereka juga mesti accountable kepada kita. Soal pilihan jurulatih, soal pilihan pemain itu sendiri, akhirnya yang bertanggungjawab adalah persatuan. So, walaupun kita boleh salahkan jurulatih, walaupun kita boleh salahkan pemain, yang akhirnya pemain itu sendiri yang kalah, tetapi mereka yang kendalikan persekitaran dan sistem pembangunan sukan itu juga mesti bertanggungjawab. It's the start the host nation feared. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Itu tadi anda dengar, itulah topik malam ini. Kita ingin melihat dan fokuskan kepada aspek sukan, bermula dengan fokus kepada Piala Sudirman badminton baru ini, dan kita lihat tajuk utama akhbar pun meletakkan keadaan hegemoni China berterusan contohnya, dan kita mau pecahkan hegemoni itu. Kita mau kita yang mempunyai hegemoni itu. Tetapi saya rasa apa yang kerap diperkatakan 2-3 hari ini adalah bukan saja kekalahan itu, tapi cara kita kalah dan apakah yang akan jadi di masa depan, kerana negara perlukan penyatuan nasional, dan antara penyatuan nasional yang paling elok sebenarnya dalam bidang sukan. Tidak ada politik sepatutnya, tidak ada perbezaan, dan atas semangat juang dan saing bersama-sama untuk satu matlamat. Dalam konteks itu, kalau kita kembali fokuskan kepada sukan badminton dan Piala Sudirman baru-baru ini, mungkin yang membezakannya dengan sukan lain adalah di masa yang sama kita melihat kebangkitan negara-negara lain yang dulunya, cerita ini kita kerap dengar dalam bola sepak lah, tapi kita semakin dengar dalam sukan badminton juga, yang dahulunya dengan mudah kita tewaskan, kini berjaya pergi lebih jauh daripada kita, malah masuk ke separuh akhir seperti Thailand misalnya. Dan dalam konteks ini, saya ingin mendapatkan pandangan Datuk Ira Mazlan Ahmad. Dulu beliau Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara, sekarang pun saya rasa beliau masih memerhati dengan begitu dekat bidang sukan. Kerana saya perlukan tenaga muda Gen Y, maka rakan media saya daripada Esra Wani, saudara Syamil akan bersama saya bahagian sukan untuk melihat juga perkara ini. Mungkin Datuk, saya nak mulakan dengan komen Datuk terlebih dahulu, kerana pelbagai perkara sudah dikatakan, tapi kita mungkin kerana itulah yang paling lebih nampak, macam juga ketulan bongkah ais di lautan, hanya yang timbul itu, tetapi yang di bawahnya itu juga merupakan struktur-struktur penting. Tidak hanya boleh kita fokuskan pada skuad nasional, tetapi yang menyokong skuad nasional itu. Betul. Betul. Apa yang kita nampak berlaku sama ada di sukan Olimpik ke Komora ke sukan Asia atau Thomas Cup adalah cermin kepada seluruh ekosistem dengan struktur satu-satu sukan yang kita ada. Jadi kalau kita ambil prestasi pasukan badminton di Piala Sudirman itu akan menunjukkan sekaligus apa yang kita dah tahu, dah boleh agak selama ni akan berlaku. Okey, kita telah nampak bunga-bunga yang badminton ni akan menurun kerana kita tidak mampu melahirkan pemain wanita khususnya dengan yang dalam jangka yang tahap yang lebih baik dibandingkan dengan Thailand, dengan Korea, dengan Taiwan, dengan Indonesia sekarang. So jadi hasilnya itulah. Datuk, adil ke kalau kita hanya nak tengok kepada Persatuan Badminton Malaysia ataupun BAM? Kerana kalau kita mengiktiraf struktur ekosistem itu, maka tanggungjawab itu tentunya tidak hanya pada BM, tapi mungkinkah kerana mereka lah yang paling berkuasa dalam sukan badminton ini, mungkin urus takbir kepimpinan dan juga governance atau leadership itu? Okey, saya setuju. Dalam kita melihat keperluan BM membetulkan kedudukan dia, bukan sahaja di peringkat nasional,
DBM sendiri, tapi yang lebih penting DBA negeri. Ya. Di kelab di bawah itu yang penting. Dan sekaligus kita perlu melihat secara total kedudukan sukan di negara kita. Kita bercakap, kita ada menteri, kita ada KBS, kita ada MSN, kita ada OSM, kita ada MSN negeri, kita ada kelab sukan. Jadi ini perlu kita lihat ini in totality, baru kita boleh melihat apakah kedudukan sebenarnya sukan kita. Syamil. Ya. Mungkin nanti Syamil saya nak minta masuk pemerhatian Syamil. Mungkin saya tengok akan Umbi ni 2-3 tempat je. Nanti di blok kedua pun saya nak masukkan pandangan seorang bapa yang berkobar nak cuba beberapa tahun nak jadikan anaknya atlet untuk negara, kerana kita kerap dengar masyarakat tak minat sangat. Tapi saya nak tunjukkan aspek bahagian masyarakat yang minat itu. Tapi mungkin ekosistem tu hanya membantu mereka yang sudah ada bakat, yang terselah, sudah ada nama, sudah ada jaringan ataupun kontak dengan sesiapa yang berada dalam arus perdana sukan. Jika di luar sistem itu atau di pinggir sistem itu, sama ada secara geografi di luar bandar, pun kalaupun dalam bandar mereka tidak mengenali sesiapa pun, maka susah untuk bakat-bakat lain ini diambil kira. Mereka dilihat lebih sebagai alternatif dan tidak terfokus berbanding yang berada paling hampir ini. Okey, betul. Itu betul. Tapi dah bertahun-tahun macam tu juga. Apa yang kita boleh ubah mulai besok contohnya, Datuk? Masalahnya kita suka kalau kita berjaya, okey. Kita suka. Kalau kita tak berjaya macam tu, kita panik sekejap, lepas tu kita lupa. Jadi kita tidak melihat kelemahan kita secara total. Itu sebabnya di Kementerian Pelajaran sekarang dia memperkenalkan dasar satu murid satu sukan. Betul. Itu saja. Itu yang penting, nak tanamkan di kepala guru, di kepala anak murid, ibu bapa yang sukan itu penting. Jadi ada masalah. Ada masalah nak melaksanakan dasar ni. Kita tidak cukup jurulatih. Kita tak cukup peralatan, kemudahan. Maknanya baru kita nampak apa yang kurang. Jadi kalau kita lihat di luar sekolah, macam saya kata, macam mana kita ibu bapa nak hantar anak dia mendalami satu sukan. Kita tak ada neighborhood system, kita tak ada yang ready made. Kalau kita nak hantar anak kita minat bola, ada tempat. Kita tak ada. Ini tercari-cari. Bila bercakap tentang sistem experience disebutkan oleh Datuk tadi, kita lihat kita ambil badminton sebagai contoh, di mana kita tahu kita ada BM dan kita ada BA negeri. Cuma kita tengok di peringkat BA negeri ni mereka kurang memainkan peranan bagi melahirkan pemain pelapis untuk diserahkan ke dalam skuad kebangsaan. Dan di sinilah saya lihat di mana perlu ada lebih usaha untuk meningkatkan lagi pool of talent supaya mereka dapat dibentuk untuk diserahkan ke dalam skuad kebangsaan. Ini adalah masalah yang dihadapi oleh BM ketika ini, Kamarul. Datuk, saya perlu bagi rehat pertama, tapi saya ada baca juga ramai orang tulis pasal Payal Sudirman ni. Kata sebaik-baiknya mulalah pada umur 8 tahun. Tapi kalau umur 8 tahun itulah tempat yang utama nak kena pasti itu di sekolah. Tapi adakah Kementerian Pelajaran dengan Kementerian Belia dan Sukan tu ada satu sistem yang harmoni, dan bagaimana pemilihan melalui MSSS ataupun MSSM misalnya, dan itu kesinambungannya berterusan dan nampak satu jalan dan jaminan yang menyokong tu. Kalau kita lihat Amerika ke dengan sukan bola sepak yang dulunya mereka tak kuat, sekarang tu akar umbi tu sampai ada perkataan soccer mom dalam rutin mereka itu kita bincangkan selepas ini. Dan saya nak tunjukkan bahawa sudah ada kalangan rakyat Malaysia yang sanggup berjuang dan berkorban untuk kemajuan sukan, dan kita dengar rintihan seorang bapa selepas ini. Anda masih menonton Agenda Awal ni. Kita masih membicarakan tentang
bedah siasat lah Piala Sudirman yang baru lepas. Secara umumnya, kerana kita nak kaitkan dengan pembangunan sukan secara keseluruhan, tadi kita dah berkisar diskusi tentang peringkat akar umbi negeri dan sebagainya. Tapi walaupun di peringkat negeri, Datuk, kita kalau kita lihat secara kasar memang negeri itu mudah, tetapi kalau saya ambil negeri macam Pahang, mungkin latihan berpusatnya di Kuantan, tapi Pahang itu begitu besar sekali. Malah begitu juga Johor dan Johor Barunya, Negeri Sembilan pun kan. Jadi pemusatan di peringkat daerah itu, kalau kita nak mikrokan lagi, di peringkat komuniti tadi Datuk ada sebut, itu juga sebenarnya perlu diperkasakan, kerana kalau tidak, maka walaupun dia konsep peringkat negeri, tetapi dia masih berkisar di ruangan yang terhad berbanding seluruh daerah, seluruh kampung, seluruh bandar, seluruh kawasan perumahan yang ada yang menjadi potensinya. Okay. Yang penting pada saya akses ibu bapa, akses budak yang minat dalam sukan, pergi ke mana tempat yang dia minat. Itu yang penting. Kita setakat ini kita belum berjaya menyediakan akses yang luas. Kita kekurangan jurulatih. Sistem melatih jurulatih masih lagi kurang. Jurulatih tidak terdapat di kampung, di bandar kecil. Macam badminton hardly ni. Kalau ada dah 2-3 pekan dalam Malaysia ni, yang lain di KL, di bandar besar ataupun yang dikendalikan oleh BA negeri, yang lain tidak ada. Okey, Datuk, kita tanya itu di peringkat akar umbi. Saya nak ke talian bersama dengan saudara Zamsuri Abdul Rashid. Abang Zam di talian. Nama glamour dia bila saya pergi ke pusat latihan di bawah di Bucong sana, Abang Zam. Di talian ya? Ya, saya. Ya, boleh ceritakan, saya ada Datuk Wira Mazlan di sini dan rakan saya Syamil. Tapi kita cakap tadi tentang latihan di peringkat negeri, daerah, kawasan perumahan dan sebagainya. Ya, mungkin Abang Zam boleh ceritakan pengalaman sendiri. Ada 2 anak yang telah diperuntukkan kepada negara kerana latih untuk jadi pelapis badminton. Tapi bagaimana sukarnya seorang bapa, seorang ibu untuk membantu anak mereka berjaya, terutamanya di peringkat awal dalam bidang sukan, dalam konteks ini badminton. Boleh tolong ceritakan? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ni memang ada 2 orang anak lah. Ya. And then kedua-duanya tu masih bersekolah. And then saya memang nak menjadikan 2 anak saya tu sebagai atlet dalam bidang badminton lah. Okey. And then saya sendiri memang tak ada latar belakang tentang sukan badminton ni. Okey. Tapi daripada apa yang saya daripada pandangan saya perlu jadikan anak saya ni seorang atlet lah, supaya dia lebih masa depan dia cerah, and then lebih berdisiplin. Okay. Nah, dan dalam badminton ni di Malaysia ni memang ada 2 sukan yang paling popular lah, badminton dengan bola lah. Tapi senang tak nak jadikan mereka atlet dalam badminton? Nak cari jurulatih yang berkaliber, nak cari tempat yang sesuai? Itu memang pada awalnya memang sukar. Memang sukar untuk menempatkan 2 orang anak saya ni dalam bidang badminton ni. Sebabnya anak saya ni saya hantar pada awalnya memang langsung tak pandai main lah. Sebenarnya cerita macam tu kan. Saya tunggu anak saya yang usia 10 tahun sekarang, daripada umur dia 6 tahun. And then saya hantar dia pada mulanya memang langsung tak boleh memukul bola pun. Ya. And then saya tunggu untuk dia jadi boleh pukul 20 biji bola tu dalam masa 6 bulan. Buat sendiri? Bersama isteri saya dengar. Ya. Baling bulu tangkis supaya anak pukul kan? Ya, saya. Tapi dah dapat tu, bila nak majukan dia, maka nak kena cari jurulatih tu macam mana? Itu satu masalah. Sebabnya memang tak ada satu jalan untuk mencapai kejayaan itu dengan mudah lah. Tapi pada saya, ia memang susah lah. Tapi bukan satu perkara yang mustahil. Ya. And then, kalau kita boleh bersabar,
bercerita dengan anak kita tentang apa yang kita rancangkan. And then saya rasa kita akan dapat cari pengganti untuk dicoreh lah. Tapi jauh lagi lah. Duduk di Kelang, latihan di Puchong kan? Ya saya. Saya hantar anak saya training di Puchong. Bukan dekat tu. Maknanya hujung minggu tu habis keluarga dekat situ je. Tak apa. Untuk masa depan dia dan untuk masa depan negara. Okey. Terima kasih banyak Afaz Zam. Ya. Okey. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya nak minta pandangan Datuk. Kerana dulu kita kerap katakan beberapa sekarang ada yang dah tak minat sukan. Nak anak dia dapat semua A dan SPM. Kita tak dengar pun tadi dia cakap nak anak dia semua A dan SPM. Dia kata dia nak jadikan anak dia atlet. Tapi mana tangan yang nak sambut ikhtiar, semangat macam tu. Maknanya support system ataupun sistem sokongan kepada ibu bapa macam ni tu, kalau ada pun maknanya gagal untuk disedari dan ada kesedaran tentang mana kita nak cari. Masalah dia ni yang saya nampak, satu, walaupun ada jurulatih, misalnya ada, dia boleh jadi tak mampu nak membina satu dewan badminton. Kalau kita ambil badminton, boleh jadi jurulatih bola, tidak ada padang bola lagi. Padang bola semua dah naik bangunan. Kemudahan itu penting. Jadi saya rasa ada pihak komersial yang boleh invest duit untuk kemudahan sukan. Datuk, kita pergi rehat yang terakhir. Nanti saya minta pandangan Syamil juga. Jadi kita perlu jadikan sukan ni sebagai satu industri yang lestari untuk ke depan. Kerana kita tak boleh mengharapkan hanya subsidi dan sebagainya. Itu kita bincangkan bagaimana nak jadikan sukan ni sebagai satu industri, bukan saja di peringkat yang elit tetapi di peringkat akar umbi. Itu selepas ini. Kita tidak ingin sekali-sekala melihat bahawa kita tidak menang satu perlawanan pun di gelanggang sendiri, terutamanya dalam sukan yang ketika saya kecil pun dan sekarang saya dah tua, boleh ingat lagi kemenangan yang begitu menggairahkan dalam Piala Thomas dan sebagainya. Tetapi di Piala Sudirman kita kalah 2 pusingan awal tu dan kita tak masuk pun skor akhir dan kitalah tuan rumah. Harapan yang begitu besar. Dan cara kekalahan itu, dan saya simpulkan apa yang kita bincangkan tadi, kita tak hanya nak menyalahkan pasukan dan sebagainya, tapi kita nak melihat konteks yang lebih besar. Dan dalam konteks itu, kita mahu lihat di peringkat akar umbi ini ada sumbangan yang lebih besar menuju ke puncak, iaitu wakil negara, pemain kebangsaan itu. Dalam konteks sukan badminton, kita dengar seorang bapa tadi mengatakan bahawa beliau bersedia 2 anak lelaki itu saja beliau ada, tapi nak korbankan untuk negara bagi bermain badminton, tapi sukar. Dan halangan ini kadang-kadang yang menyebabkan banyak potensi-potensi jago dunia kita tak pun nampak kerana mereka tak pun sampai kepada peringkat akhir. Jadi Datuk, kita tahu masalah ini semua. Apa yang kita boleh lakukan berbeza mulai besok contohnya supaya kita boleh mengubah? Okey, kita perlu melihat kekangan kita yang ada sekarang ni dengan satu kaedah yang lain. Kaedah yang berbeza dengan apa yang dilakukan sekarang. Jangan campur adukkan apa yang kita nak kita nak dapat peringkat dekat Olimpik Rio. Okeylah, itu satu program teruskan yang khusus, teruskan. Tapi di samping dalam masa yang sama kita kena lihat jangka panjang satu program yang special, yang khusus dalam mengadakan kemudahan sukan merata tempat, ada blueprint dia, apa yang perlu kita dan daripada asas ke bawah, bukan daripada bawah ke atas. Bawah ke atas. Itu kita dah bincang dulu, tapi tak ada follow, tak ada political will. Tak ada. Yang ni kita dekat Jerman ada wide plan. Mana plan induk kemudahan sukan. Dia tentukan berapa swimming pool yang perlu. Kena ada dalam negara. Berapa padang bola. Kita pernah buat tu.
kita tak boleh main, belum tak buat, tapi kita tahu. Jadi bincang tapi kita tak ada laksanakan. tak laksana. Itu kita perlu tentukan masa ada plan, ada kena satu badan, kumpulkan data maklumat apa yang kita ada, apa yang kurang. Jadi sekarang ni kemudahan sukan pada bola boleh kita katakan berkurangan. Apa yang ada kita tutup, tapi yang tambah tidak. Jadi kita dalam masa sama kita nak pemain bola yang canggih. Itu tidak betul lah. Jadi satu usaha yang berasingan perlu dilaksanakan. Datuk, saya rasa potensi yang paling menarik di sini adalah besarnya golongan kelas menengah ekonomi ni kerap dikaitkan dengan undi. Tapi jika kita lihat sumbangan kepada sukan, mereka sanggup, ibu bapa sekarang sanggup berbelanja 100 ke 200 ke 300 ringgit sebulan hanya untuk seorang anak dan pelibatan mereka dalam sukan. Jadi jika diberikan model industri sukan kecil sederhana tu, ia mungkin boleh membantu. Saya kita boleh. Kalau kita tengok sukan bowling, dia bakal commercialism. Ada bowling alley, komersial, ada ibu bapa. Ibu bapa sanggup bayar. Kalau bowling alley ni dia merata tempat dalam Malaysia, bandar kecil pun ada. Jadi lebih banyak lagi pemain bowling akan muncul. Jadi sekarang pun ada pertusan tapi lebih banyak. Dan mungkin sistem kelab untuk membantu jaringan itu. Kelab dia okey, kita boleh tapi kelab dia Malaysia ni tak kurang menarik dia punya, tidak macam di Eropah. Tapi kita boleh cuba usahakan. Saya kira kelab persatuan sukan berdasarkan kepada pusat di mana permainan tu wujud. Kalau ada dewan badminton, itu kelab dia. Kalau itu boleh. Jadi berkembang melalui jualatih dan kemudahan satu-satu tempat. Sebelum kita habiskan, nanti orang cakap pasal badminton. Bagi Datuk lah nak pulihkan kembali secara kukuhnya sukan macam badminton yang kita cakapkan tadi ni, mengambil masa berapa lama? Okey, kita mesti terima banyak negara kecuali China ada turun naik. Kita boleh jadi mengalami sekarang, tapi usaha untuk pulihkan badminton, kita kena pulihkan BA negeri dan BA daerah. Itu yang penting. Sekarang ni BM saja. Kita kena bawa diskusi ini turun ke peringkat akar rumi, kerana di situlah letaknya harapan kita. Terima kasih Syamil, terima kasih Datuk. Terima kasih kepada anda. Hantarkan pandangan anda sendiri ke Astro Awani melalui Twitter, Facebook ataupun terus saja ke astroawani.com. Di situ akan ada caranya, dan insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam topik dan perbincangan yang lain. Sekian, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.